Terima kasih Yang Berhormat dari Tumpat, rakan saya, yang saya rasa sangat penting apa yang beliau telah sebutkan sebentar tadi. Dan bila kita juga merujuk tentang dia katakan tadi political will yang disebut oleh Pokok Sena tadi, saya rasa kita membaca apabila tumbangnya rejim Suharto di Indonesia, naiknya rejim baru, antara perkara terutama dan pertama yang dibuat, antara agenda besarnya adalah memberhentikan penjualan pasir Kepulauan Riau kepada Singapura. Jadi Indonesia melihat ini suatu isu keselamatan. Bukan hanya seronok jual pasir, dapat keuntungan dan seumpamanya, tetapi saya rasa isu keselamatan itu harus menjadi suatu yang dipentingkan oleh mana-mana negara, yang saya rasa saya setuju dengan Yang Berhormat tadi supaya ianya termasuk juga dalam komisen ini untuk mengkaji tentang perundangan-perundangan yang melibatkan kepentingan rakyat dalam negara kita. Demikian juga Datuk Yang Bertua, saya pergi kepada isu air ini tadi, di mana kita melihat dalam klausa 13, 1, 2 dan 3. Klausa ini memperjelaskan bahawa pihak Malaysia langsung tidak mempelajari kesilapan perjanjian air 61. Ini pernah berlaku rundingan yang mencetuskan suasana tegang, saya faham. Dan klausa ini telah menetapkan harga air yang sama seperti mana perjanjian air tahun 61, iaitu pada nilai 3 sen air mentah dan 50 sen bagi air bersih yang dibekalkan oleh Singapura. Namun begitu, kita melihat mengapakah Singapura perlu bersetuju menurunkan harga air mentah kepada 10 sen pada 1000 galen, sedangkan mereka sentiasa berkeras sebelum ini. Berdasarkan klausa ini juga jelas sedikit tolak ansur dari pihak Singapura dalam melakukan perjanjian ini. Bermakna bila kita mengkaji tentang klausa ini, maknanya kita tak boleh duduk diam. Kita tak boleh ada full stop di situ. Jadi maknanya di atas juga political will tadi, keazaman kerajaan dalam negara kita, bahawa saya yakin dan percaya mungkin kalau bertukar kerajaan besok, kita akan memulakan rundingan ini secara positif. Bagi saya rasa untuk kita melihat secara objektif tentang perjanjian-perjanjian ini yang selama-lamanya Singapura berada di upper hand dengan izin. Selama-lamanya mereka menang. Tapi dengan beberapa kajian yang dibuat dan ucapan-ucapan daripada PM Singapura tadi, saya rasa kita sekarang ini boleh memulakan isu perundingan air ini supaya negara kita dapat menikmati saya rasa paling tidak pun suatu keadaan yang win-win dalam perjanjian air seterusnya nanti. Begitu juga Datuk Yang Bertua, bila saya juga mengkaji tentang land reform, ya, tentang Akta Tanah 1960 dan juga perkara-perkara yang dan section yang menyentuh tentang Akta Tanah ini, dan ada pindaan Akta Tanah tahun 95 yang mengizinkan kerajaan mengambil tanah rakyat, yang rakyat tidak ada lagi kuasa untuk mempertahankan tanah mereka, dan yang hanya ada pada rakyat hanyalah boleh berunding tentang harga tanah sahaja, pampasan sahaja, haji pampasan sahaja. Jadi saya rasa perkara ini harus dilihat semula. Kita tidak menolak pembangunan itu di atas satu dasar yang kita rasa kita tak hendak pembangunan. Itu tak betul. Saya rasa mana-mana kerajaan pun yang wujud atas muka bumi ini, mereka mahukan negara ini dimajukan, negara ini dimanfaatkan sepenuhnya. Tetapi bila kita bercakap tentang pembangunan lestari, bila kita bercakap tentang pembangunan yang tidak akan meminggirkan kepentingan rakyat, saya rasa juga komisen tentang land reform ini, tentang law reform ini juga mengambil kira tentang perkara-perkara yang telah terjadi, yang tuan tanah, pemilik tanah ini dalam apa yang dikatakan pengorbanan mereka di atas nama pembangunan harus kita lihat secara serius. Kita ada isu tanah petani di Kerpan, kita ada isu Pantai Kundo Tanah Merah, kita ada isu pengambilan tanah yang melibatkan Felda, Cahaya Baru, LB Johnson, dan juga kita lihat satu perkara yang harus
kita berikan suatu perhatian hari ini tentang yang berlaku di Pengerang, Johor. Tentang apa yang dikatakan projek yang bernilai sekarang ini hampir dah 100 bilion lebih. Mula-mulanya tahun lepas kita baca hanya sekitar 67 bilion. Tapi bila ada beberapa projek lagi, dia dah bernilai hampir 110 bilion ringgit Malaysia. Saya ingin mengulangi sekali lagi, Datuk Yang Bertua, bahawa kita tidak berdiri di sini di atas suatu tanggungjawab untuk kita tidak mahu melihat pembangunan masa yang dalam habis. negara kita. Jadi saya minta 3 minit. Jadi saya Yang rasa dalam isu ini Yang Berhormat minta 3 minit. 1 minit Yang Berhormat. Jadi saya lihat dalam isu ini bahawa terdapat 10 kampung yang akan hilang daripada peta Pengerang itu, yang ingin diambil di atas nama pembangunan. Jadi saya minta menteri yang bertanggungjawab, oleh kerana projek ini melalui Petronas, adakah satu kajian yang secara rapi dibuat tentang kesan, kerana 10 kampung ini akan hilang daripada peta Pengerang. Kubur, sama ada kubur orang Cina, orang India dan kubur orang Islam yang ada di situ hilang. Kita mahu pembangunan dan kita dah dapat bukti ada satu tanah kerajaan yang luas, yang lebih daripada 5,000 hektar, daripada sepadan Sungai Kapal sampai Desaru, yang luas tanah itu. Kenapa isunya tidak dibuat di tanah yang seluas itu, tetapi nak ambil daripada 10 kampung itu? Itu isunya. Yang saya ingin mendapat penjelasan daripada pihak kerajaan supaya isu ini dapat dijawab dalam Dewan Yang Mulia ini, supaya rakyat kampung tradisi ini tidak akan hilang daripada peta negeri Johor, dan mereka tidak akan hilang kampung halaman mereka. Rapid Petronas nak buat, buatlah untuk memajukan negeri Johor. Johor negeri besar, kita bukan negeri kecil. Bukan macam Melaka, bukan macam Perlis. Johor besar, ada banyak tanah lagi. Tapi kenapa 10 kampung ini nak diusir mereka di sini? Jadi Sabah dibawa ke Sabah Sarawak pun boleh. Jadi yang betul, saya ucap terima kasih kerana diberikan peluang untuk membahas belanjawan kali ini. Terima kasih. Ya, Putatan.